Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan buat lakaran dengan mengaplikasikan elemen dan prinsip mereka bentuk. Okay, so sebelum tu alatan yang kita perlukan ialah pensel. Okay, pensel kayu 2B. Okay, kemudian kita ada sharpener. Okay, dan juga kertas lukisan ataupun kamu punya buku lakaran pun boleh. Okay, pensel kamu pastikan dalam keadaan yang tajam. Okay, kalau tumpul kamu tolong sharp. Okay, pemadam dan juga pembaris tolong letak tepi jauh-jauh, tak nak ada atas meja sebab barang yang kita perlukan cuma pensel dan drawing block sahaja. Okay, right, langkah yang pertama, kamu punya kertas lukisan tu bahagikan kepada 3 bahagian. Okay, 3 bahagian. Bahagian tengah tu biar dia besar sikit. Okay, so ingat balik elemen yang kita dah belajar. Okey, elemen mesti mulakan dengan elemen garisan. Okey, daripada elemen garisan dia akan membentuk rupa. Okey, daripada rupa akan menjadi ruang. Okey, so kita dah dapat 3 elemen kat situ. Okey, seterusnya kita akan daripada ruang dia akan jadi bentuk dan saiz. Okey, seterusnya dia akan jadi texture. Kita akan masukkan elemen texture, warna, dan daripada warna kita boleh tambahkan elemen nilai. Okey, jadi kamu tengok kat sini, ini elemen-elemen yang kita akan aplikasikan dalam lakaran kita. Okey, so sebelum tu cikgu nak ingatkan pada kamu, bila kita nak mula melakar, kamu tolong jangan tekan pensel. Okay, jangan tekan pensel kamu. Bila nak buat garisan, kamu jangan tekan, biar dia nampak tak nampak saja garisan tu. Sebab garisan yang kita nak buat untuk mula-mula lakaran tu kita panggil garisan binaan. So garisan binaan ni jangan tekan. Sepatutnya kamu kena gunakan pensel macam pensel grade H ataupun HB. Okay, yang tak jelas dia punya dia punya mata pensel tu. Alright, so sebab kita cuma ada satu pensel je, kita kena pandai mainkan tekanan. Okay, tekanan tangan kita ni. Bila nak buat garisan binaan, jangan tekan. Bila cikgu kata tekan, barulah kamu boleh tekan. Okay, jelas Alright, so kita mulakan langkah yang pertama. Okay, elemen yang pertama tadi garisan. So kita buatlah garisan. Okay, kita buat garisan. 1, 2, 3, 4. Okay. Nampak? Ingat jangan tekan pensel kamu. Biar dia nampak tak nampak. So, yang saya buat tadi tu, ini ialah garisan. Okey, daripada garisan, okey, bila titik bertemu dengan titik. Tengok bila garisan dia bertemu semula dengan titik awal. Okey, dia akan menghasilkan rupa. Okey, so kita dah dapat rupa kat sini. Rupa yang kat sini ialah dalam bentuk 2D. Okey, rupa. Nampak Tadi garisan. Daripada garisan akan dapat rupa. Dan daripada rupa kat sini sebenarnya kita boleh nampak ruang. Nampak? Ini ruang dalam. Okey, yang kat luar ni, ini ada ruang. Ini kita panggil ruang. So, kita dah dapat 3 elemen. Okey. Sekarang baru cikgu nak kamu tekan pensel kamu untuk dapatkan rupa tadi. Okey. Daripada garisan tu, kamu tebalkan. Kamu tekan. Supaya kamu nampak rupa. Okey. Rupa apa yang kita dapat ni? Ini ialah rupa kotak. Ataupun rupa segi 4. Okey. Jelas? Mula-mula buat garisan tadi jangan tekan. Bila kita nak hasilkan rupa, barulah kita tekan. Okey? Alright, seterusnya elemen bentuk dan saiz. Kita ikut step yang sama, tapi kali ini kita buat 2 saiz yang berbeza. Okey, mula-mula tadi buat garisan kan? Garisan. Garisan. Okey, kemudian saya ada satu lagi garisan. Yang ni saiznya lebih kecil lah. Sebab saya nak tunjukkan perbezaan saiz. Okey. So sekarang ni kita ada garisan, kita ada rupa, kita ada ruang.
Sekarang macam mana daripada garisan rupa ruang kita nak jadikan dia bentuk? Okey, ada dua cara. Okey, cara yang pertama, kita unjurkan satu garisan ke belakang. 1, 2, 3. Yang ini dia akan dapat garisan mendatar. 4 dan 5. Okey? Nampak tak bentuk apa yang terhasil tu? Okey, so kita dah dapat bentuk kubus. Kubus. Okey, so ini ialah bentuk dalam 3 dimensi. Okey, bentuk apa yang kita dapat ni ialah bentuk kubus. Kalau kamu tak nampak bentuk kubus tu macam mana, barulah kamu tekan pensel kamu. Okey, untuk nampakkan garisan objek. So, mana garisan objek dia, itu kamu kena tebalkan. Okey, barulah kamu tekan. Tekan. Supaya kamu nampak yang mana garisan objek. Okey, tekan. Kamu kena pandai kawal pensel, nak buat garisan. Okey. Kita dah belajar kaedah asas garisan. Okey, kaedah garisan terus 2 titik. Okey, sekarang nampak tak? Okey, so kita dah dapat bentuk kubus. Okey, sekarang nak masukkan elemen saiz pula. Tadi kan saya buat 2 bentuk kan? Okey, yang atas ni dengan yang bawah ni. So, bawah ni saiz ni lebih kecil lah. Okey, kalau tadi kita buat garisan menyerong dulu, ada satu lagi cara kita boleh buat garisan menegak dulu. Okey, so kita dah ada yang bahagian depan, kita buat yang bahagian belakang pula. 1, 2, 3, 4. Ingat jangan tekan. 5, 6, 7, 8. Dapat. Okey, so ini pun bentuk dalam 3D. Tapi kita boleh nampak perbezaan. Boleh nampak perbezaan saiz. Yang ini besar, yang ini kecil. Okay, yang ini mungkin kamu tak nampak jelas lagi sebab kita belum buat garisan objek. So, kita tebalkan. Tekan pensel kamu tu untuk setiap garisan yang menampakkan objek kubus ni. Okay, so tekan. Barulah kamu tekan. Okay, kamu jangan takut salah-salah sekejap-kejap nak padam, kejap-kejap nak padam. Sebab tu saya tak bagi kamu letak pemadam atas meja. Sebab kalau kamu letak pemadam atas meja, memang takkan jadi lakaran kamu. Okay, so sekarang boleh nampak tak? Daripada garisan, membentuk rupa 2D dan membentuk ruang. Ada ruang dalam, ada ruang luar. Ruang positif, ruang negatif. Okey, kemudian daripada situ kita akan masuk elemen bentuk dan saiz. Okey, daripada rupa segi 4 tadi kita dapat bentuk kubus dalam 3 dimensi, kubus. Okey, dan kita boleh juga dapatkan elemen saiz. Satu saiz besar, satu saiz kecil. Okey, seterusnya kita nak masuk untuk tekstur, warna dan nilai. Okey, sekali lagi kita buat garisan dulu. 1, 2, jangan tekan 3, 4. Okey. Kemudian daripada garisan, rupa dan ruang ni kita hasilkan bentuk. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau salah tak apa, kita sebab kamu tak tekan. So biar je dia kamu buat 2 3 line pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright. So kita dah dapat kotak kat sini, kubus, barulah kamu pekatkan. Okay, barulah kamu pekatkan. Dah dapat nampak objek yang kita nak buat. Barulah kita tebalkan. Okay, selagi kamu tak nampak objek kamu, jangan tekan pensel. Okay. Okey, boleh nampak kat situ? So, kita dah dapat satu kubus kat sini. Okay, comot sikit. Tak apa. Okey. Yang penting jangan guna pemadam. Kamu tak nampak pun cikgu guna pemadam tadi kan? Okey. Alright, so kita dah dapat bentuk
kubus ni, sekarang kita nak masukkan texture. Okey, texture. Okey, katalah sekarang ni cikgu nak buat texture apa? Texture kayu. Contohnya texture kayu. Okey, katalah ini bongkah kayu. Okey, so kita masukkan texture kayu. Kita bayangkan dia punya texture kayu. Kayu biasanya dia ada ira kayu kan? Okey, yang ni bebas lah. Kamu lekalkan secara bebas dulu. Okey. So, dia mengikut ira kayu ni. Okey. Sebelah sini pun sama. Okey. Right. Kemudian, kita boleh ambil pensel warna kita. Okey, kita ambil pensel warna kita dan kita warnakan. Sebelum kita nak warnakan, kamu kena tentukan arah cahaya dulu. Okey, supaya kita tahu kat mana bahagian terang, kat mana bahagian gelap. Okey, sebab bahagian yang kena cahaya dia akan nampak terang, bahagian yang tak kena cahaya dia akan lebih gelap. So katalah saya nak letak arah cahaya saya kat sini. Cahaya daripada sini. Okey. So sebelah sini dia akan jadi lebih cerah. So kita warnakan. Okey, warnakan. Okay. Boleh release stress kalau kita mewarna, melukis, melakar macam ni sebenarnya. Salah satu terapi. Alright. Okay. So, kita dah dapat warna kat situ. Cuma kita nak masukkan nilai kat sini. Okay, macam mana kita nak main dengan nilai? Bahagian yang kena cahaya dia akan nampak lebih cerah. Okay. So, bahagian yang tak kena cahaya dia akan semakin gelap. So, kat sini makin jauh, makin gelap, makin gelap. Okay. So, yang sebelah sini langsung tak kena cahaya kan. So, dia akan jadi lebih gelap. So, kamu tekankan lagi pensel warna kamu. Dia akan jadi lebih gelap. Sebab dia tak kena cahaya. Ini yang dimaksudkan dengan nilai. Okay. So, kita tekankan sikit supaya dia lebih nampak gelap. Okay. Sebelah sini pun dia tak kena cahaya. So, dia akan jadi lebih gelap. Okay. Bahagian bawah ni dia tak kena cahaya. So, lebih gelap. Ini dimasukkan dengan nilai. Lagi kena cahaya, lagi terang lah. Lebih. Dah, okey. Kalau kamu nak main dengan tona warna pun boleh. Okay, kamu boleh gunakan warna coklat yang berbeza. Untuk nak lagi nampak dia lebih realistik lah. Okey, boleh masukkan. Okay. Alright, so bahagian sebelah sini lebih gelap. Okay. So, kat sini kita boleh terangkan lagi, jelaskan lagi ira kayu ni tadi. Untuk nak nampakkan dengan lebih jelas kesan tekstur. Okay, kita gunakan warna coklat dan kita jadikan dia lebih realistik. Okay, so tekankan pensel warna kamu supaya nampak kesan tekstur tu nampak timbul. Okay, kita boleh nampak kesan tekstur yang ira kayu ni. Okay. Okay. So, boleh? Okay, so ini tugasan pertama kamu. Saya nak kamu siapkan dan dah siap. Tolong hantar gambar dekat Telegram untuk cikgu buat ulasan. Terima kasih.